apa yang kita lakukan ini bukan kerana bulan Ramadannya saja. Tetapi adalah satu proses di mana bulan yang Allah bagi peluang bersihkan diri sebersih-bersihnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Tazkirah to You Self Rejuvenate bersama dengan saya Hana Ismail Siri yang kedua. Dan untuk episod yang kedua kali ini, anda cukup excited untuk perkenalkan kepada anda tamu kita yang nak berkongsi tentang bulan Ramadan, bulan untuk menyucikan diri. Dan subhanallah, Hana terbaca dalam satu surah, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 6 yang bermaksud Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan kamu agar kamu menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah, ayat yang sangat-sangat ajib, yang subhanallah, satu peringatan yang baik kepada kita bahawa setiap ibadah yang diperintahkan oleh kita, oleh Allah SWT, tak lain tak bukan nak bersihkan kita. Jadi mungkin tamu kita pada minggu ini, Ibu Robiah Hamzah, nak berkongsi sedikit tentang apakah maksud penyucian dalam erti kata yang sebenar. Lagi-lagilah di bulan yang mubarak ini. Tafadhal Ibu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana dengan soalan. Mudah-mudahan dikatakan bulan Ramadan bulan terbaik, bulan Ramadan bulan paling mulia, bulan Ramadan bulan paling berkah. Maka yang masuk ke Ramadan haruslah mereka yang sudah membuat persediaan awal, sudah membuat satu proses penyucian, sebab kita jumpa Rejab, kita jumpa Syakban dan kita jumpa nisfu Syakban, yang mana Allah memberikan satu ruang untuk kita dibersihkan, untuk kita melatih diri supaya benar-benar dapat ampunan di malam nisfu Syakban. Ini janji Allah. Okay? Aku tidak akan ampunkan orang yang syirik dan orang yang masih menyimpan perasaan tidak gembira dengan orang lain. Jadi kita katakan konsep penyucian bermakna tidak berlaku di bulan Ramadan. Dia mesti berlaku sebelum. Apa sebab Allah kaitkan atau gabungkan 3 bulan itu? Kerana proses pertama Rejab, pembersihan Nabi diangkat Isra' Mi'raj, dibelah hatinya untuk dibersihkan jiwanya nak menghadap Allah. Jadi ibrahnya kita yang nak rasa jumpa Allah, kita jumpa kita kali solat, kita kata betul, atau kita jumpa Allah setiap masa. Tidak ada saat yang kita tak jumpa Allah. Ini bermakna penyucian berlaku kalau kita ambil ibrah bulan di mana Nabi dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Nak beritahu kita untuk jumpa Allah, kamu tak boleh jumpa dalam keadaan tidak bersih hati, tidak bersih jasad, tidak bersih pakaian. Sebab itu kita angkat, kita bangun balik kekuatan. Pembersihan berlaku dalam proses bulan Rejab, bulan Syakban. Dan sebab itu dijanjikan nisfu Syakban, 15 Syakban itu bulan di mana Allah beri satu malam yang Allah angkat semua siapa saja yang minta ampun. Bila kita minta ampun bermakna kita nak jadi orang baru. Bila kita dapat ampunan bermakna kita melangkah ke satu bulan yang lebih baik, paling baik, yang namanya bulan Ramadan. Ini baru kita kata kita layak untuk masuk ke bulan Ramadan dalam bentuk yang benar-benar Allah redha, yang benar-benar Allah bahagia dan akhirnya membuahkan hasil-hasil yang sangat baik. Amin. Jadi bila kita kata penyucian bermakna kita bukan saja tak makan tak minum, tetapi paling utama ialah merasa bahawa saya diperhati Allah 24 jam. Jadi pembersihan mesti berlaku tidak hanya pada jasad, tidak hanya pada kulit, tidak hanya pada fikiran, tapi paling penting pada iman, pada hati. Merasa bahawa aku sedang berada menjadi tetamu Ramadan yang akhirnya nanti akan menjadi tetamu Allah. Jadi bila masuk bulan Ramadan, kita jadi tetamu Ramadan. Jadi kita hendak Allah terima kita. Pertama, terima ibadah kita, terima doa kita. Keempat, ketiga kita kata Allah janjikan pengampunan. Kita nak dapat ampunan itu, Allah janjikan syurga. Kita nak dapat syurga itu. Dan paling utama penyucian sangat penting kerana kita mengharapkan Lailatul Qadar. Bulan yang malam yang sangat hebat yang tidak dibekalkan kepada umat-umat terdahulu. Maka penyucian bermakna bersih minda, bersih jiwa, bersih hubungan dengan manusia dan bersih hubungan dengan Allah. Oleh kerana itu sekali lagi bukan hanya di bulan Ramadan kita nak jaga hubungan, perbuatan, penampilan, kelakuan, mata, telinga, hati, perasaan. Artinya kita harus menjaga kebersihan jasad dan jiwa secara total.
Tidak hanya tak makan, tak minum, tak. Sebab itu puasa bermakna kita melatih diri, kawal diri setelah praktis bulan Rejab dan bulan Syakban. Sebab itu kita kata ibrah di bulan Rejab itu sangat besar untuk kita. Sebab Allah angkat Rasulullah jumpa, menghadap Allah untuk dapat perintah. Maka kenapa perintah itu mahal? Kerana perintah solat itu adalah perintah yang paling mengutamakan penyucian. Tapi kan ni bukan kalau kita lihat Isra' Mi'raj dah berlalu. Ya. Nisfu Sya'ban dah berlalu. Dah masuk minggu kedua dah Ramadan. Subhanallah. Dan mungkin bagi mereka yang baru nak tersedar dari tidur kan, adakah terlambat untuk mereka kata orang menyucikan diri di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini? Sebab ialah kalau ikutkan orang alim ulama, 3 bulan sebelum 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah bersiap sedia dah dengan amalan-amalan mereka untuk mereka hadap bulan Ramadan ini. Bagi mereka yang baru nak tersedar tu bagaimana? Adakah terlambat untuk mereka memulakan proses penyucian itu? Sebab saya diberitahu oleh, kita semua maklum satu kalam yang masyhur pada orang alim ulama bahawa kita buat dosa ni akan ada satu titik hitam dalam hati kita. Dan bila banyak ada banyak titik hitam. Dan cara nak sucikan titik hitam tu macam mana? Nak bersihkan tu bukan mudah. Macam mana cara itu? Tafadhal Ibu. Sebab itu kita kata proses penyucian. Okay? Kita kata penyucian berlaku bila-bila masa. Dia tak ada kata sebelum 11 tak ada. Artinya orang yang berniat untuk membersihkan dirinya, dia sudah menjaga pertama bersih apa yang masuk ke lidahnya, apa yang masuk ke perutnya, apa kerja yang dia dapat, gajinya dari mana, apa amalan yang dia buat, taubatnya macam mana, sudah tinggal maksiat atau belum, atau masih berjinak-jinak dengan maksiat. Sebab itu kalau kita kata kita tidak pernah lambat, Allah tidak pernah kata kamu terlambat, kamu dah tak boleh dikira, tak ada. Anytime, any place, anywhere, okay? Anyone, artinya Allah kata apa? Bulan di mana keberkahannya melimpah. Jadi maknanya sekali lagi bulan Ramadan, pertama bulan menjaga apa yang kita katakan learn how to control yourself. Macam mana berlatih mengawal diri. Apa yang kita lakukan ini bukan kerana bulan Ramadannya saja. Tetapi adalah satu proses di mana bulan yang Allah bagi peluang bersihkan diri sebersih-bersihnya. Masya-Allah. Okay? Artinya tidak boleh kata, lepas bulan Ramadan lainlah jadinya. Tak. Artinya kalau kata nak gunakan minggu kedua ini sebagai tangganya, dia harus berterusan. Jadi siapa yang kata baik di bulan Ramadan tapi meragam di luar Ramadan, puasanya dia jadi hamba Ramadan. Sebab tu Hana sentiasa diingatkan oleh guru-guru kita, guru-guru Hana, bahawa kita ni nak masuk bulan Ramadan, kita kena minta keampunan daripada semua orang. Semua orang. Maknanya bukannya lepas puasa tu, raya tu nak minta InsyaAllah. Ya, tidak. Kita kena minta ampun sebelum kita masuk Ramadan. Sebab jadi itu Syakban tu penting. Tak ada apa-apa dah. Kata orang persengketaan, perselisihan ada kita dengan manusia. Jadi penting untuk kita bersihkan hati itu. Dan sebab apa saya ingat orang yang paling senang masuk syurga adalah mereka yang bersih hatinya. Jadi nak bersihkan hati itu ke satu benda yang mudah. Orang dah macam duk sibuk berpuasa, berzakat, bersedekah, tapi tetap rasa ujub, tetap rasa takabur, tetap rasa riak, hati tak bersih. Macam mana nak bersihkan hati itu kalau kita nak mulakan dengan amalan-amalan ibadah yang lain? Kalau hati itu tak bersih, macam mana nak bersihkan hati itu? Bersih hati bukan macam bukan basuh baju. Masuk mesin bersih tak. Okay? Bersih hati mulakan dengan ilmu. Tanpa ilmu pusing kok mana tak lepas. Okay? Sebab itu kita kadang-kadang masalah yang paling besar ialah mengapa bersuci itu paling penting untuk solat. Kenapa wuduk itu paling penting untuk solat kamu diterima. Sebab ini proses pertama. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka pertama, bagaimana kamu merasa syahadah yang kamu ungkapkan itu, syahadah yang kamu sebut itu mahal ke murah? Kalau syahadah itu pengakuan sumpah paling besar, yang Allah tengok, malaikat tengok, manusia, bumi tengok jadi saksi dan tubuh jadi saksi. Jadi orang yang tak mampu nak bersihkan dirinya, bermakna dua kalimah syahadahnya longgar. Dua kalimah syahadahnya tidak dapat dijadikan satu kontrak. Kalau kontrak, dia tak boleh langgar. Maka kontrak dengan Allah bahawa aku hamba-Mu ya Allah. Jadi sebab itu Allah kata apa? Siapa saja yang minta ampun, siapa saja yang bertaubat, tak kira dosanya seluas laut dan dunia, langit dan bumi begitu. Siapa minta aku bagi.
Nampak tak? Dengan syarat dia mintakan ni, dia sudah tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang kau sembah melainkan Allah. Muhammad utusan Allah. Maka terimalah aku ya Allah. Siapa yang tidak merasa dia hamba Allah, nak jadi baik sakit. Sangat susah. Sebab itu apalagi nak sucikan hati. Anggota paling penat dalam tubuh kita ni bukan kaki, bukan tangan, bukan mata, tapi adalah hati. Sebab itu Nabi kata, hati kamu seperti air yang mendidih. Gedung. Hatinya berputar macam ni. Dan dia ambil semua benda yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita nampak, yang kita lalui. Sebab itu hati pertama paling penat. Kalau penat tak dijaga, maka dia jadi sakit. Bila sakit tak dijaga, dia akan mati. Jadi ramai kita ni jasadnya hidup tapi hatinya dah mati dah. Itu yang tak kisah agama, tak kisah Tuhan, tak kisah ibadah, tak ingat mati pun. Ini bisnes, jangan cerita pasal mati. Kalau cerita mati bila nak berniaga kan? Masya-Allah. Maknanya dia tidak merasa mati itu sangat satu kewajipan. Yang hidup pasti mati. Orang yang mampu menyucikan diri, orang yang tahu siapa dia. Kedua, orang yang ada ilmu. Kerana dua kalimah syahadah itu tidak boleh diangkat tanpa ilmu. Dan dia harus merasa ada kontrak dengan Allah, ada kontrak dengan Rasulullah. Kalau dia tak rasa kontrak ini, dia tidak akan berusaha sungguh-sungguh untuk bersihkan hati. Orang yang bertaubat ialah orang yang merasa dia ada dosa. Orang yang merasa dia nak bersihkan diri dia. Orang yang merasa bahawa aku nak masuk syurga. Kekuatan membersih hati pertama datangnya dari kekuatan pegangan akidah. Kedua, disambung dengan ilmu. Ketiga, cinta dengan Allah, bukan takut dengan Allah, dan cinta Rasulullah. Kalau modal ini tak ada, dia tak rasa Allah tengok dia tak rasa dia nak jumpa Rasulullah, dia tak pernah bayangkan syurga, dia tak pernah merasa bahawa Nabi nak bagi syafaat, dan tak ada sirah tentang Rasulullah, maka Isra' Mi'raj tak ada apa-apa pada dia. Sebab hadiah Allah untuk puasa, untuk kita bersih, Allah bagi Isra' Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tapi pada hakikatnya ibu, proses nak menyucikan hati ini merupakan proses yang panjang. Kalau kita lihat golongan Rasulullah SAW kan, dididik daripada kecil lagi, tidak beribu, tidak berbapa. Meninggal pada usia yang muda ibu dan ayahnya. Kemudian diberi oleh datuknya, kemudian menjadi gembala kambing. Bermakna itu adalah proses untuk dia belajar, mengenal masyarakat dan menyucikan hatinya, menundukkan dirinya menjadi hamba. Kita juga kena lalui proses yang sama dan kita kena bersabar dengan proses itu. Tapi subhanallah, agungnya Allah itu, dia tahu akan sifat hambanya. Setiap tahun akan ada bulan Ramadan. Jadi dia bagi kita ruang dan peluang. Okey, ini aku bagi kau ruang dan peluang untuk kau sucikan diri. Sebab mungkin kau tak buat tu setahun tu, kau tak buat. Jadi satu tahun dalam sekali itu aku bagi ke bulan Ramadan. Macam mana ni ada cara terbaik untuk kita ambil peluang untuk kita percepatkan sikit proses penyucian hati kita tu agar kita bertemu dengan Allah, qalbun salim. Kita kata penyucian ini satu proses anugerah. Bukan semua orang dapat. Sebab Allah tak pilih, Allah pilih pada orang yang Allah nak. Okey, sebab itu yang nak bersih, yang nak dekat dengan Allah, yang nak belajar tentang ilmu Allah. Kebanyakan kita ni mengaku Islam tapi tak rasa syahadah tu besar. Kedua, tak rasa Al-Quran tu penting. Ketiga, tak pernah masuk figur Rasulullah dalam diri. Jadi kekuatan itu yang menyebabkan kita hilang. Al-Quran pakai sikit-sikit je. Kalau Syed Kutub kata apa, orang Islam pakai the best, orang yang paling hebat ialah orang Islam. Kerana dapat wahyu paling original, tidak dipinda apa-apa. Okay? Dia panggil kitab suci. Tapi sayangnya orang Islam pakai hanya setitis, 2 titis saja daripada lautan itu. Kalau Quran itu lautan, maka yang dia pakai setitis 2 titis. Nak pergi kerja, nak dapat doa, nak nikah, nak cari jodoh, sakit, buang polong dan sebagainya. Itu saja. Makanya sekali lagi kita nak bangga kekuatan. Penyucian tidak akan berlaku kalau dia tak kenal Quran. Penyucian tidak akan berlaku kalau dia tidak cinta Rasulullah. Penyucian tidak akan berlaku kalau dia tidak merasa bahawa hidupnya ini 24 jam diurus Allah, bukan dia urus sendiri. Jadi kalau kita katakan Ramadan merupakan satu episod Allah temukan untuk kita rasa bahawa kita berada dalam satu energi yang sama. Sebab itu yang tak puasa segan nak makan. Yang tak puasa rasa tak selesa, susahlah, begitulah begini. Kerana Allah nak bagi satu aura bahawa ini bulan yang
sangat-sangat makbulat doanya, bulan yang sangat-sangat pemurah apa kita kata rahmatnya, kasih sayangnya, dan Allah janjikan pertama kamu dapat ampunan, kedua kamu dapat syurga, ketiga kamu dapat Lailatul Qadar, keempat kamu dapat yang terbaik, dapat pintu syurga terbaik. Okey, pintu syurga yang namanya apa kita kata puasa. Sebab itu sahabat 6 bulan menangis meninggalkan Ramadan kerana merasakan nikmat yang Allah sediakan, kemudahan yang Allah sediakan di bulan Ramadan itu sangat-sangat hebat. InsyaAllah. Satu kata saya rasa peringatan dan juga penerangan yang begitu baik untuk kita semua. Satu peringatan juga untuk kita bahawa Ramadan ini adalah bulan untuk kita persiapkan diri kita zahir dan juga batin, untuk kita sucikan diri kita agar kita dapat menjadi hamba yang lebih baik, insan yang lebih baik di mata Allah SWT. Lagi-lagi lah kita sebagai muslimah ini perlu kata orang kekuatan itu untuk menjadi kekuatan umat sebenarnya kan. Kita ni muslimah kalau tak kuat, masyarakat pun tak kuat. Masya Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak jazakumullah khair kepada Ibu Rubiah Hamzah di atas perkongsian yang begitu-begitu baik untuk minggu kedua bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, sama-sama kita ambil keberkatan tersebut. Jadi insya-Allah kepada anda semua, jangan lupa untuk tekan butang notifikasi, jangan lupa untuk subscribe kita, dan yang pastinya kongsikan video ini kepada semua agar mereka semua dapat manfaatnya insya-Allah. Dan moga sebab anda berkongsi ini, Allah sucikan hati kita insya-Allah menyambut Ramadan Al-Mubarak ini insya-Allah. Kita jumpa lagi di episod akan datang insya-Allah. Saya Hana Ismail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.